Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Izzuddin Noh. Saya adalah Ketua Kumpulan kepada projek ID I0011. Tajuk inovasi yang kami pertandingkan untuk pertandingan kali ini ialah Program Pemerkasaan Usahawan Mikro Ibu Tunggal B40 melalui latihan dan pemantauan atas talian. Program ini sebenarnya mempunyai 5 objektif, iaitu objektif yang pertama ialah memberi pendedahan asas kepada pengurusan kewangan peribadi dan keluarga. Objektif keduanya ialah untuk memberi kefahaman asas mengenai etika perniagaan. Yang ketiga, ia adalah untuk mendedahkan peserta kepada penggunaan business model canvas sebelum memulakan perniagaan. Yang keempat iaitu untuk mendedahkan peserta dengan 4 fungsi utama perniagaan, dan yang kelima adalah untuk mendedahkan peserta dengan perniagaan atas talian. Jadi saya ingin menyorot sedikit sejarah bagaimana program ini terlaksana. Sebenarnya program ini adalah di bawah geran Yayasan Hasanah, iaitu sebuah yayasan di bawah Khazanah Nasional. Kami konsultan telah menerima geran sebanyak 97,000 untuk 6 bulan untuk memberi latihan dan juga pemantauan keusahawanan kepada 30 orang usahawan mikro B40 Ibu Tunggal. Jadi selain daripada memberi latihan, kami juga membuat pemantauan atas talian. Sebelum ini kita pernah, saya rasa kursus keusahawanan ialah sesuatu yang sentiasa kita lihat. Almost every day kita ada kursus keusahawanan. Tetapi masalah utama dalam kursus keusahawanan, masalah utama dalam pemberian geran, masalah utama dalam, kalau orang kata, agensi berikan loan kepada usahawan, iaitu pemantauan. Kebanyakan kursus apabila tamatnya tiada pemantauan, jadi lama-lama usahawan itu berkubur. Jadi perbezaannya kursus keusahawanan selama 6 bulan ini berbanding dengan kursus-kursus yang lain, iaitu ianya mempunyai satu sistem pemantauan. Dan yang lebih menarik lagi untuk pertandingan ini, pemantauan ini adalah dilakukan melalui sistem yang kami develop sendiri. Jika sebelum ini sebenarnya kita pernah develop sistem pemantauan atas talian untuk usahawan, tetapi ianya adalah web based. Memandangkan peserta pada kali ini ialah ibu tunggal, micro business, B40, di mana kami sedar bahawa kebanyakan mereka mempunyai, orang kata, smartphone yang macam-macam. Jikalau kita menggunakan aplikasi telefon, kadang-kadang ianya tidak compatible dengan smartphone yang mereka ada, ialah kerana mereka terdiri daripada golongan B40. Dan oleh itu menyebabkan kita develop satu sistem atas talian, maknanya web based, maknanya dia boleh diakses melalui komputer dan juga dia boleh diakses melalui smartphone. Ini ialah berdasarkan 5 objektif kami, ini adalah pecahannya. Objektif pertama, kita nak bagi dia latihan macam mana nak perancangan kewangan. Sebab kita dah identify usahawan, lebih-lebih GB40 ni, asalnya mereka agak lemah dalam perancangan kewangan peribadi dan juga keluarga. Jadi kita nak solidify perkara tersebut sebelum kita embark memberi kursus-kursus yang lain. Sebab tu kita start dengan kuatkan dulu kewangan kita, streamline semua yang ada, kemudian kita menjurus pada objektif yang kedua, iaitu ethics, what to do, what not to do. Yang ketiga, sebelum kita buat bisnes, kita buat BMC dulu. Kita boleh ajar business plan, tetapi penerimaan dalam masa yang agak pendek dan juga kapasiti mereka sebagai B40 dan juga ibu tunggal di mana mereka sibuk, jadi kita telah menggunakan pendekatan menggunakan BMC. Kemudian daripada BMC, kita sedar bahawa kalau kita nak buat bisnes, kita kena sedar, kita kena identify dan kita kena faham dan mendalami the 4 function of business. Sebab itulah kita ada macam mana, apa itu pemasaran, apa itu operasi, apa itu admin, apa itu kewangan finance.
Dan kemudian kata, macam mana nak jual? Macam mana nak jual? Macam mana nak jual? Kita gunakan Shopee, kita gunakan Facebook, kita gunakan WhatsApp marketing. Akan tetapi, banyak kursus yang ajar macam mana nak jual. Tetapi ada, saya rasa kurangnya kursus yang kata, kat mana nak dapat barang? Jadi melalui kursus ini, kita ada satu spesifik modul yang agak cantik, iaitu bagaimana nak sourcing for product. Sebab itu kita ada satu modul, kita kata kursus secara atas talian melalui Zoom dan video, kita bagi dua kombinasi, live dan juga video pre-recorded, iaitu dengan menggunakan platform Alibaba for product sourcing. Aku nak jual benda, tapi aku nak jual apa? So I can source product from Alibaba. Untuk makluman para panel semua, 3 orang daripada panel pengajar kita ialah certified Alibaba Business School trainer. Macam saya kata tadi lah, perbezaan kita dengan kursus keusahawanan lain iaitu kita ada pemantauan. Pemantauan ini dia cantik sebab dia berlaku 24 jam. Kalau pemantauan biasa secara fizikal, kita kena tunggu pejabat buka nanti. Sabtu Ahad tak boleh, pejabat tutup. Tetapi dengan menggunakan sistem ini, ianya berlaku 24 jam. Kalau tengah malam orang hantar kata, saya ambil contoh yang berlaku semasa program kami, iaitu dia kata ada seorang ibu tunggal ni dia jual ikan patin daripada Pahang. Untuk makluman, kita punya partisipan daripada Selangor dan Negeri Sembilan. Tetapi orang ni dia source ikan patin daripada Pahang. Dia kata ikan patin saya habis stok. Dia hantar laporan, ikan patin habis stok. Dia hantar tengah malam. So kita tahu. Dia kata minggu ni tak ada sale sebab ikan patin. Berbeza dengan terpaksa telefon lah, isi borang lah, terpaksa jumpa di pejabat lah untuk memberitahu bahawa stok dia habis. Itulah kelebihan sistem kita ni. Ini ialah pencapaian. Pencapaian peserta kita daripada platform perniagaan, peningkatan pendapatan. Sebenarnya Yayasan Hasanah telah menetapkan 80% daripada peserta kita perlu ada peningkatan jualan. Tapi alhamdulillah setelah berakhirnya program ini pada awal tahun 2021, kita telah dapati bahawa sebanyak 83% daripada partisipan kita telah mengalami peningkatan jualan semasa program ini. Okey. Apa lagi yang unik tentang program ini iaitu ketika pandemik COVID-19 kita tidak boleh berada secara face to face. Kursus ini diadakan online melalui kita develop our own LMS. Kita develop our own LMS dan kemudian kita pantau pun menggunakan sistem online. Ini ialah contoh LMS kita. Peserta dapat memuat turun modul, peserta dapat melihat video rakaman di dalam kita sistem LMS kita. Okey, ini menggunakan mobile web. Ini ialah apa yang peserta kita lihat kalau menggunakan handphone. Ini ialah landing page dia di handphone. Ini ialah contoh yang real daripada peserta kami. Rekod jualan Puan Mariani binti Madi. Ada tarikh dia, 1/10. Ini dalam sistem yang admin boleh lihat. Yang ini usahawan boleh lihat dan admin boleh lihat. Dan admin pula boleh buat analisis. Mana tinggi, kenapa turun, bila turun. Dan kita boleh print harian, bulanan, tahunan dan kita boleh compare. Contohnya kita ada 6 orang mentor. So setiap mentor jaga 5 orang. So mentor akan buka sistem 5 orang. Mentor ini akan 5. So kita ada super admin yang boleh lihat 30 semua. Tetapi mentor tak boleh tengok orang lain punya. Mentor hanya boleh lihat dia punya saja. Itu yang uniknya. Mentor boleh buat analisis dalam sistem ini. Okey, inilah statistik peserta kita. Daripada nilai 7, Kuala Lumpur 3, nilai Negeri Sembilan 7, Selangor 20, Kuala Lumpur 3. Sebenarnya program ni lebih kurang untuk the Greater Lembah Kelang, Greater Klang Valley. Status kesemua ialah ibu tunggal, di mana kematian pasangan 8 orang dan kes perceraian sebanyak 22 orang. Ini ialah spread umur mereka. 21 hingga 30, 4 orang, 31 hingga 40, 8 orang, 41 hingga 50, 14 orang dan 51 hingga 60 tahun ke atas. 51 tahun ke atas lah, sebanyak 4 orang. Ini ialah jenis-jenis perniagaan mereka. Ini ialah pendapatan bulanan mereka. Makanan 14 orang, jahitan 4 orang,
perkhidmatan 2 orang, jualan atas talian 5 orang, lain-lain, macam-macam ada jualan, ada jual telur masin. Telur masin saya rasa pendapatan dia tertinggi yang pernah kita capai ialah berapa belas ribu, bulan 2 atau bulan 1 2021. Kita pun terkejut juga. Okey, ini ialah kisah-kisah usahawan, kejayaan usahawan dia. Ini ialah Puan Normadia. Dia, saya rasa dia jual kat depan rumah ni. Ini ialah yang hasil daripada kita interview dia. Dia kata untuk pendapatan dia pernah dapat 300 sehari. Kan? Tetapi purata untuk dapat 300 tu ikut tuah. Tengok, dia kata ikut luck. Tetapi program ini telah memberi sinar kerana dia tak cekap niaga atas talian. Sebab tu kita bagi option. Selain daripada dia jual face to face, dia boleh buat online. Betul, kalau kita lihat spread OMO tadi, kan, spread OMO peserta kita, adalah kita gunakan sistem online. Ramai tak faham macam mula-mula kita nak train mereka agak biasalah benda yang pertama dia kata ada yang tak pandai pasal internet, password nak buat macam mana, username nak buat macam mana. Saya rasa satu program ni ialah satu program yang amat seronok kerana kesungguhan dia tunjukkan mereka. Kadang-kadang bila kita buat kelas kita malam, sebab mereka ni usahawan, kebanyakan dia yang jenis street food kan, kita tak boleh kacau dia pagi sebab kebanyakan mereka berniaga. Jadi kita dah identify malam, setiap malam kita ada kelas. Ada yang terpaksa keluar rumah, duduk dekat parking motor dekat bus stand sebab nak cari line internet rumah dia kan, line phone tu kan. Dia kata internet tak kuat nak tarik Zoom. Kadang-kadang boleh dengar bunyi hujan lebat. Kat mana ni? Saya parking kat luar. Bagaimana kesungguhan, bagaimana iltizam mereka golongan ini untuk menjalani kursus kita. Ini kisah usahawan yang kedua. Puan ni saya rasa kematian suami kalau tak silap dia. Ibu tunggal 6 anak kan. Dia jual di food court. Kan? Dia pun tak terfikir macam mana boleh jual kat Shopee ke benda semua, tapi alhamdulillah kan. Dan benda ini dapat dia ni. Ini ialah ketika pelancaran program. Ini ialah pada tahun lepas lah, September 2020. Ini ialah pelancaran. Sebenarnya pertemuan fizikal hanya berlaku 2 kali je, iaitu ketika pelancaran dia September 2020 dan ketika penutup dia pada awal tahun ini. Ini contoh ketika kelas. Ini kelas. Ini ketika kelas. Ketika kelas online. Ini ketika kelas asas pengurusan dan pentadbiran perniagaan oleh Profesor Madya Dr. Jamal. Okay. So itu saja. Sekian, terima kasih. Saya mengundur diri daripada USIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.